Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini sama-sama dapat kita meneruskan kembali kuliah tafsir Al-Quran kita, dan masih lagi kita dalam surah Al-Kahfi, dalam cerita atau kisah di antara Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihimassalam. Baik, kita sampai pada ayat pada kuliah yang lepas kita sampai ayat yang ke 65 ya, 65. Jadi hari ini insya-Allah kita masuk ayat yang ke-66. Tapi sebelum itu pada ayat yang ke-65 itu apa ayatnya? Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Tafsiran bagi ayat ini masih ada lagi perkara yang belum kita sebutkan ya, jadi kita ambil dulu ayat ini insya-Allah. Jadi selepas Nabi Musa dan juga Yusha mencari Nabi Khidir alaihi salam, maka fawajada, lalu mereka berdua iaitu Nabi Musa dan juga Yusha bin Nun ya, menemui abdan, seorang hamba min ibadina, dari kalangan hamba-hamba kami. Jadi maknanya Nabi Khidir ini adalah manusia. Ya, adalah manusia juga seperti mana manusia-manusia yang lain. Tapi ada istimewa, iaitu apa dia? Atainahu rahmatan. Atainahu, kami telah berikan kepadanya rahmat. Kami telah berikan padanya rahmat. Ya. Jadi pertama sekali, abdan di sini, kalau lafaz abdan itu zahirnya menunjukkan, makna kata tak ada nama lah kan, hanya seorang hamba. Cuma kata ulama, jumhur ulama mengatakan bahawa yang dimaksudkan ialah Khidir, dan nama sebenarnya ialah Balya bin Mulkan. Balya bin Mulkan, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Ada juga yang mengatakan bahawa abdan min ibadina di sini ialah Ilyasa', dan ada juga yang mengatakan Ilyas. Ini tiga pendapat ni disebutkan dalam tafsir Al-Baydawi. Tetapi ya, dalil-dalil daripada hadis yang sahih menunjukkan bahawa lelaki yang disebutkan dalam ayat ini ialah tidak lain dan tidak bukan Al-Khidir. Kerana itu sebahagian ulama, kalau tak silap Imam Syaukani mengatakan ya, pendapat yang mengatakan lelaki ini ialah orang lain, pendapat ini tak boleh diambil kira. Sebab apa? Sebab dah ada hadis. Bila sudah ada hadis yang menerangkan ayat tersebut, dah hadis tu pula sahih. Jadi tidak ada sebab kenapa kita nak kata Ilyasa' ke ataupun Ilyas ke, Khidir lah. Sebab telah diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan atainahu rahmatan min indina. Kami telah berikan kepadanya rahmat daripada sisi kami. Ya. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan min indina, dari sisi kami, bermakna ianya adalah suatu yang khusus, yang istimewa. Contoh kita kata saya buat kuih ni sendiri ni, bukan beli, sendiri, min indina. Jadi special. Jadi Allah kata atainahu rahmatan min indina, menunjukkan bahawa kurniaan Allah kepada Nabi Khidir itu kurniaan yang special. Cuma para ulama khilaf dalam menafsirkan rahmah di situ. Apakah rahmah yang dimaksudkan dalam ayat ini? Ya. Imam Baydawi menukilkan beberapa Imam Baydawi mengatakan bahawa rahmat di sini maksudnya ialah wahyu dan kenabian. Wahyu dan kenabian. Maka kalau begitu, kalau tafsiran itulah yang dipegang, maka ini menunjukkan bahawa ayat ini sudah cukup untuk menunjukkan bahawa Khidir itu ialah seorang nabi. Kerana atainahu rahmatan maksudnya ialah kami telah berikan padanya wahyu.
kami telah berikan padanya wahyu dan kenabian, iaitu status kenabian. Kata Imam Asy-Syaukani, ya, Imam Syaukani menukilkan juga daripada beberapa ulama, ada yang kata nubuwah, iaitu kenabian. Dan ada juga yang mengatakan bahawa rahmah di sini maksudnya ialah nikmat. Allah berikan pada Nabi Khidir itu nikmat. Manakala kata Syekh Tantawi rahimahullahu taala, rahmat di sini nikmat, segala nikmat yang Allah berikan pada dia, iaitu apa dia? Nikmat hidayah, ketaatan dan selainnya. Maknanya Syekh Tantawi mengambil makna umum rahmat, tidak mengkhususkan pada mana-mana tafsiran. Walau apa sekalipun, ya, berkenaan dengan Khidir ini, memang kebanyakan ulama mengatakan bahawa Nabi Khidir alaihi salam memanglah nabi. Ya, memang nabi. Kerana itu kalau kita lihat dalam syarah Jauharatit Tauhid oleh Imam Baijuri, beliau kata apa? Beliau kata wa ammal Khidir wa ammal Khadir. Adapun Khidir, faqila waliyun, maka ada pendapat kata beliau ialah wali sahaja. Maknanya bukan nabi, bukan rasul. Waqila nabi. Ada pendapat kata beliau ialah nabi. Waqila rasul. Dan ada pendapat kata beliau ialah rasul. Jadi ada 3 pendapat. Ada yang kata wali, ada yang kata beliau nabi, dan ada yang kata beliau ialah rasul. Tapi mana satu yang lebih tepat? Kata Syekh Ibrahim Al-Baijuri, wa khairul umuri awsatuha, dan sebaik-baik perkara ialah pertengahan. Maknanya Imam Baijuri kata yang terbaiknya ialah kita pegang pendapat kedua, iaitu pendapat yang mengatakan nabi. Ya, jadi Nabi Khidir itu ialah nabi, bukanlah wali dan bukan juga rasul. Ini yang sederhana. Kalau kata wali, adalah dia punya perbincangan macam mana pula Musa nabi, rasul, tapi disuruh belajar pada wali. Kalau kata rasul, Nabi Khidir adalah rasul. Jadi satu masa tu ada 2 rasul. Nabi Musa pun rasul, Khidir pun rasul. Jadi yang lebih sederhana ialah Khidir itu ialah nabi. Tapi tak menafikan bahawa beliau ada pengetahuan dalam setengah perkara yang lebih daripada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami, kata Allah taala, mengajarkan kepadanya dari sisi kami suatu ilmu. Ya, suatu ilmu. Apakah ilmu yang dimaksudkan? Ilmu yang dimaksudkan ialah ilmu tentang setengah perkara yang ghaib. Beberapa perkara yang ghaib. Kerana itu kalau kita lihat dalam tafsir menyebutkan bahawa Nabi Musa AS dikurniakan oleh Allah Ta'ala ilmu tentang perkara hukum hakam zahir. Kalau bunuh orang, apa dia punya hukuman dia, kan? Kalau pecahkan sampan ataupun kapal, apa hukumnya, haram ke tak haram. Itu yang nanti Nabi Musa AS membantah Nabi Khidir. Sebab ilmu yang ada pada Nabi Musa ialah berkenaan dengan hukum hakam, amalan-amalan zahir. Tetapi ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Khidir ialah sebahagian perkara ghaib yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain, hatta termasuk Nabi Musa sekalipun. Maka di sini menunjukkan bahawa kadang-kadang ada setengah keistimewaan yang diberikan kepada orang yang mafdul, tapi tidak diberikan pada orang yang fadil. Mafdul maksudnya ialah orang yang berada kedudukannya yang bawah. Fadil, orang yang kedudukannya lebih tinggi. Tidak semestinya orang yang berkedudukan tinggi mendapat semua kelebihan. Ada setengah perkara Allah Ta'ala jadikan sebagai kurniaan untuk orang-orang di bawahnya. Ya, macam dalam ilmu lah, walaupun ulama besar dan sebagainya, tetapi kadang-kadang ada perkara-perkara yang dia tak tahu. Dia kena rujuk pula orang lain. Itu yang dia kata qad yu'ta lil mafduli ma la yu'ta lil fadil. Kadang-kadang diberikan suatu kurniaan kepada orang yang mafdul, orang yang darjatnya bawah, yang tidak diberikan kepada orang yang fadil, yang darjatnya lebih tinggi. Baik. Jadi Allah Ta'ala kata wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan berkenaan dengan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini banyak disebutkan dalam hadis. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala,
Dia riwayat banyak riwayat, banyak versi. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sahih, ada yang tak sahih. Tetapi riwayat yang paling sempurna ialah riwayat Sa'id bin Jubair daripada Ibnu Abbas daripada Ubay bin Ka'ab yang terdapat dalam Bukhari dan Muslim dan kitab-kitab yang lain. Kalau hadis tu sanadnya ialah daripada Sa'id bin Jubair daripada Ibnu Abbas daripada Ubay bin Ka'ab, maka itu adalah kisah yang lengkap. Manakala riwayat-riwayat lain mungkin dia akan cerita beberapa potongan daripada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Itu yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, ya. Riwayat yang paling lengkap ialah riwayat tadi. Kemudian para ulama juga berbincang tentang Nabi Khidir adakah masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Perkara ni memang menjadi polemik di kalangan ulama lah, ya. Jumhur ulama ahli sufi, dia bukan semua ulama anda kata menceburkan diri secara mendalam dalam ilmu tasawuf. Ada kalanya hanya surface saja kan. Tapi ada ulama yang memang betul-betul dia pun ulama, ya, tafsir, hadis, Quran dan sebagainya, fiqh, dan mereka juga adalah ahli sufi. Jadi kebanyakan ulama yang ahli sufi memang mengakui bahawa Nabi Khidir itu memang masih hidup sehingga ke saat ini. Ya, sehingga ke saat ini. Di antara ulama yang mengatakan begitu ialah Imam Qurtubi. Beliau sebutkan dalam tafsirnya. Imam Nawawi, beliau sebutkan dalam syarah Sahih Muslim. Imam Ibnu Salah dan lain-lain, mereka mengatakan bahawa Nabi Khidir itu memang Allah Ta'ala kurniakan kepada beliau keistimewaan di mana umurnya panjang. Bila dia akan mati? Disebutkan dalam syarah Jauharati Tauhid oleh Imam Baijuri, dia akan meninggal dunia apabila Quran diangkat di akhir zaman. Jadi bila Quran di akhir zaman, di antara tanda-tanda hari kiamat ialah Quran akan diangkat hatta tidak kelihatan ayat Quran dalam buku, dalam tulisan, dalam frame gambar, dalam mushaf sekalipun kosong. Hatta yang hafiz Quran pun akan lupa. Atau adalah beberapa tafsiran, maksud kata ketika Quran tu diangkat, ketika itulah Nabi Khidir AS diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pendapat yang muktamad. Kalau mengikut Imam Baijuri kata inilah pendapat yang muktamad. Imam Baijuri kata wal hasil, dan kesimpulannya annal Khadira wa Ilyasa hayyan 'alal mu'tamad. Nabi Khidir dan Nabi Ilyas, bukan Khidir je, Ilyas. Sebab itu dikatakan bahawa Nabi Khidir itu tempatnya di laut, Nabi Ilyas itu tempatnya di darat. Wallahu alam lah. Tetapi kedua-dua Nabi ini memang hidupnya panjang, umurnya panjang. Ini mengikut pendapat yang muktamad, kata Imam Baijuri. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahawa Nabi Khidir alaihissalam itu macam manusia biasa, sudah meninggal, sudah wafat. Kerana apa? Kerana hujahnya ialah kerana hadis-hadis yang menyatakan Nabi Khidir itu dipanjangkan usianya ialah sama ada palsu ataupun dhaif. Sehingga ada ulama seperti Imam Ibnul Jauzi, ia menulis kitab untuk menyatakan kedhaifan atau kepalsuan hadis tersebut dalam kitabnya Ujalatul Muntazar fi Syarhi Halatil Khadir. Ujalatul Muntazir fi Syarhi Halatil Khadir. Itu kitab Ibnul Jauzi, ya. Tetapi ahli sufi ni mereka mengatakan bahawa Nabi Khidir itu masih hidup kerana sebahagian daripada mereka memang sudah berjumpa dengan dia. Bahkan ada amalan pula lagi, sempat belajar ambil amalan daripada Nabi Khidir. Jadi orang yang sudah berjumpa dengan dia, macam mana dia nak nafikan dia sendiri pernah jumpa? Kan? Macam kita lah, kita pernah jumpa satu buah yang namanya durian. Kita cerita pada orang Afrika, di tengah-tengah Afrika tu ada buah namanya durian, baunya macam ni, rasanya macam ni, tapi kulitnya berduri. Kata pelik ni. Kulit berduri, mestilah tak sedap dalam dia. Tak ada. Saya jumpa. Saya tahulah negara saya memang durian tu ialah king of fruit. Raja segala buah.
Dia kata tak ada. Kami tak pernah jumpa pun. Mustahil. Jadi kita nak cerita pun kita pun tak jumpa kan. Jadi bagi ulama yang pernah jumpa, dia kata Nabi Khidir masih hidup. Manakala bagi ulama yang tidak direzekikan oleh Allah untuk jumpa, maka mereka berpandukan pada hadis lah. Kan? Berpandukan pada hadis. Bila hadis kata bila ditengok hadis yang berkenaan dengan panjangnya umur Nabi Khidir tu, hadisnya palsu, dhaif dan sebagainya, maka mereka kata tak terjadilah begitu. Itulah punca khilafnya. Dan masalah ni pun tak ada apa-apa pun. Kalau orang tu nak percaya pendapat pertama ke pendapat kedua, tak terjejas pun iman dia. Ini hanya perkara furuk saja. Cuma kita bincang atas dasar ilmiah saja. Okey, jadi mana ada dua pendapat. Okey, sekarang kita tengok balik, sambung balik ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala lahu Musa, berkata kepadanya Nabi Musa, iaitu Nabi Musa berkata pada Khidir, hal, adakah, attabi'uka, adakah dalam kurungan boleh, adakah boleh aku mengikut kamu wahai Khidir, ala an tu'allimani, dengan syarat, jadi ala itu ulama menafsirkan dengan syarat. Ala maknanya dengan syarat an tu'allimani, engkau mengajarkan aku mimma ulimta, daripada ilmu yang telah kau diajarkan. Maknanya Allah telah ajarkan kepada kamu ilmu rusyda, sebagai petunjuk maknanya petunjuk bagi Nabi Musa. Boleh tak kamu ajar kepada aku satu ilmu yang Allah telah ajarkan kepada kamu, supaya aku menjadikannya sebagai rusyd, sebagai pedoman untuk aku. Qala, kata Nabi Khidir, innaka, sesungguhnya kamu, iaitu Musa, lan, sama sekali. Tu Khidir dah tahu dah Nabi Musa ni memang tak boleh sabar dengan aku ni. Sebab tu dia dah cakap awal. Dia dah cakap awal-awal. Lan ni menafikan selama-lamanya. Lan, kalau la, nafikan yang sekarang. Sekarang ni kamu tak boleh sabar. Tapi Khidir tak kata la. Nabi Khidir kata lan, kamu memang tak boleh selama-lamanya sabar dengan aku. Nak kata memang tak boleh, memang tak boleh. Hampir-hampir mustahil. Lan, kamu sama sekali tak boleh. Lan tastati'a, tak boleh. Ma'iya, bersama dengan aku, ataupun bersama dengan aku, sabra. Sabar. Dia terbalik lah kalau ayat yang biasa. Kamu sama sekali tidak dapat sabar bersama dengan aku. Ya. Wa kaifa, dan bagaimana? Tasbiru, kamu boleh sabar, ala ma lam tuhit bihi khubra, di atas apa yang kamu tidak mengetahuinya secara menyeluruh. Macam mana kamu boleh sabar? Di sini daripada ayat ini, kata ulama, di sini menunjukkan bahawa ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa itu berbeza. Ini yang kata ni ialah Imam Ibn Kathir. Imam Ibn Kathir kata, apa yang kamu tengok nanti wahai Musa, maknanya ini kata Nabi Khidir lah, maksud kata-kata Nabi Khidir, apa yang kamu tengok itu nanti akan bercanggah dengan syariat kamu, sebab Allah ajarkan kamu satu ilmu syariat dan Allah ajarkan aku ilmu yang lain. Jadi sudut pandang akan berbeza. Qala, kata Nabi Musa AS, satajiduni, kamu akan mendapatiku, insya-Allah sabira, sabar, kamu akan dapatiku bersabar insya-Allah, wala a'si laka amra, dan aku tidak akan membantah atau mengingkari kepada kamu amra, suatu perkara. Qala, kata Nabi Khidir, fa in, maka jika ittaba'tani,
kamu mengikuti aku, fala, maka jangan tas'alni, tanya pada aku, an syai'in, tentang suatu perkara, hatta, sehingga uhditha, aku ceritakan, laka, kepada kamu, minhu, daripadanya, daripada sesuatu yang ditanya tadilah, zikra, penyebutannya, maksudnya penceritaannya. Jangan tanya sehinggalah aku menyebutkan kepada kamu ceritanya, maksudnya. Ya. Jadi dalam potongan ayat-ayat yang kita baca ni 1 2 3 4 5 ayat, ya, para ulama telah menafsirkannya dari pelbagai sudut. Yang pertamanya ialah kalau kita lihat ayat ini nak menunjukkan bahawa orang yang belajar itu dia sebenarnya tarafnya ialah pengikut. Dia adalah pengikut kepada orang yang mengajarkan dia. Ini disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani. Ya, orang yang belajar dia kena rasa bahawa dia adalah pengikut. Walaupun mungkin dalam setengah perkara pelajar itu mungkin mendahului gurunya. Tetapi bila dia belajar dengan guru tersebut, dia kena jadi pengikut lah. Jangan dia jadi bos pula. Jangan dia pula mengatasi guru dia. Kalau dia tak mampu untuk patuh pada guru dia cari guru lain lah. Cari guru lain. Setengah orang dia belajar dengan satu guru, kemudian dia asyik nak ni je, bergaduh je dengan guru dia, bercanggah. Dan kalau memang tak boleh nak ngam, cari guru lain. Kan, cari guru lain. Sebab tu Imam Al-Ghazali kata, janganlah seorang pelajar itu dalam ni kan, Ayyuhal Walad. Dalam kitab Ayyuhal Walad. Nanti insya-Allah kita ada, tapi ni di Masjid Hasanah lah. Kita ada pengajian kitab Ayyuhal Walad. Tak silap saya hari Ahad ke Sabtu setiap bulan sekali saja, tapi 3 jam sampai akhir tahun kita khatamkan kitab tu. 9.30 kot, saya pun lupa. Tapi 3 jam tu lama kan. Dia dalam program Tafaquh Fiddin, anjuran Masjid Hasanah. Saya rasa kena bayar tu, tak tahulah, wallahualam, saya tak pasti sebab baru pertama kali join Masjid Hasanah. Saya tak pernah mengajar di Masjid Hasanah, ya. Belum, saya ingat ini minggu kedua kan. Saya ingat saya rasalah, wallahualam, minggu ketiga lah, Sabtu atau Ahad, saya tak pasti, tapi hujung minggu. Jadi dalam kitab, nak ceritanya bahawa dalam kitab Ayyuhal Walad tu, kalau tak silap saya lah, Imam Al-Ghazali telah kata kan, janganlah kamu wahai pelajar menjadi munafik terhadap guru kamu. Zahirnya kamu ikut dia, tapi dalam hati kamu membantah dia. Ya. Jadi ayat ni sepatutnya dijadikan pengajaran kepada para pelajar. Jangan dia membantah gurunya. Kalau ada perkara yang dia tak setuju, maka bincang baik-baik dengan guru dia. Tapi jangan dia memendam rasa tak puas hati dalam hati dia. Rasa guru ni. Kalau macam tu, kata Imam Ghazali, cari guru lain yang sama, yang mana kata kita boleh belajar daripada dia. Itu lebih baik dan lebih berkat berbanding kita belajar dengan satu guru tapi kita tak selesa dengan dia, kita duk pendam perasaan rasa marah kepada dia kan. Baik ni samalah macam saya pun kan, kadang kita imam kat surau, kadang-kadang ada penceramah tu yang kita mungkin tak selesa dengan dia. Saya tak duduk, saya duduk duduk di bawah baca Quran ke apa ke, sebab daripada kita tengok dia dalam keadaan marah macam tu tak elok. Baik kita tarik diri kan. Maknanya kata jangan kita munafik, jangan kita berpura-pura macam duduk di bawah dia tapi sebenarnya kita tak setuju dengan dia. Kita beransur, tak ada masalah pun. Bukannya kita bila kita tak belajar daripada dia maka maknanya kita berdosa. Tak, guru banyak orang berilmu ramai, jadi boleh nak belajar dengan dia, nak belajar dengan dia, terpulang. Yang penting jangan kita bercanggah zahir dan batin kita. Kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pada ayat qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra, ni telah kita bincangkan tadi, ya. Allah ceritakan bahawa Nabi Khidir alaihissalam kata lan tastati'a. Imam Baydawi kata ini menunjukkan penafian terhadap kemampuan untuk sabar, dengan takkid, dengan penekanan, seolah-olah menunjukkan bahawa memang tidak boleh, memang tidak akan boleh kamu bersabar wahai Musa AS.
Lafaz tu menunjukkan takkid. Innaka pula ada lagi. Innaka, sesungguhnya. Nak menunjukkan betapa memang tak boleh. Nabi Khidir dah tahu dah, memang tak boleh Nabi Musa ni berguru dengan aku. Kemudian annaka la taqdir ala. Okey. Kemudian dalam ayat ini juga, kalau kita lihat pada ayat 69, Nabi Musa AS mendahulukan perkataan insya-Allah. Qala, kata Nabi Musa, satajiduni, kamu akan mendapati aku insya-Allah sabira, sabar. Kita kalau dalam ayat biasa, kita akan insya-Allah ni kita akan kebelakangkan. Betul tak? Saya akan sabar insya-Allah. Tapi Nabi Musa dia dahulukan sabar. Dia dahulukan insya-Allah. Satajiduni insya-Allah sabira. Kamu wahai Khidir akan mendapatiku insya-Allah sabar. Kamu akan dapatiku insya-Allah sabar. Apa yang boleh kita ambil daripada sini? Kata Syekh Tantawi rahimahullahu taala, ini menunjukkan adab. Dua perkara lah. Pertama, adab. Adab Nabi Musa AS kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sabar tu dia, tapi insya-Allah itu Allah. Maknanya dia mendahulukan kehendak Allah berbanding apa yang dia ikhtiarkan. Kita ikhtiar untuk sabar, tapi kita dahulukan insya-Allah tu. Satajiduni insya-Allahu sabira. Saya akan insya-Allah hadir. Macam tu. Saya insya-Allah akan hadir. Itu lebih baik daripada saya akan hadir insya-Allah. Itu yang pertama dari segi adab. Yang kedua ialah adab dengan Allah. Yang kedua ialah dari segi tawakal kita pada Allah, pergantungan kita pada Allah. Kata Syekh Tantawi rahimahullah ta'ala, perbuatan Nabi Musa AS mendahulukan insya-Allah berbanding kenyataannya sabar. Itu menunjukkan bahawa dia bergantung harap kepada Allah Ta'ala, dan dia meminta pertolongan pada Allah supaya Allah beri taufik pada dia untuk sabar. Kita dahulukan lafaz yang menunjukkan tawakal kita, pergantungan kita, isti'anah kita, minta pertolongan daripada Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Khidir kata apa? Nabi Khidir alaihissalam kata, fa ini taba'tani fala tas'alni. Kalau kamu ikut aku, janganlah kamu bertanya pada aku tentang suatu perkara sehinggalah aku ceritakan pada kamu. Imam Qurtubi kata ini adalah suatu bentuk pengajaran adab dan juga petunjuk kepada Nabi Musa alaihissalam. Untuk pastikan kita seorang pelajar itu lama dapat bersohbah bersama dengan gurunya, maka kuncinya ialah sabar. Kerana itu kata Imam Qurtubi, lau sabara Musa wa da'aba la ra'al ajab. Kalaulah Nabi Musa sabar dan teruskan bersabar, maka pastilah dia akan melihat keajaiban. Tapi ditakdirkan oleh Allah, akhirnya tak dapat ni kan. Akhirnya tak lama Nabi Musa AS bersohbah dengan Khidir. Tapi kata Imam Qurtubi, kalaulah Nabi Musa sabar, pasti Nabi Musa akan mendapati keajaiban yang lebih banyak. Maknanya rahsia-rahsia yang Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Khidir. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا. فَانْطَلَقَا, lalu mereka berdua pun berjalan. Intalaqa maknanya bertolak, berjalan lah. Di sini dah timbul persoalan dah. Apa persoalannya? Sepatutnya 3 orang, betul tak? Nabi Musa, Yusha' bin Nun, Khidir. Tetapi fantalaqa, lalu kedua-duanya bertolak, berjalan. Mana pergi Nabi Yusha'? Mana pergi Yusha'? Yusha' ni pun saya tak pasti Nabi atau tidak. Tapi kalau Kristian dia kata Nabi, kalau Islam saya tak pasti. Nanti kena tengok balik lah. Bukan saya menafikan, saya kena rujuk balik. Jadi sepatutnya 3, tapi Allah kata fantalaqa, Musa dan juga Khidir pun berjalan. Mana perginya? Yusha'.
Mana baginya Yusha' bin Nun yang mengiringi Nabi Musa tadi. Itu jadi persoalan tu. Maka ada dua pendapat. Sebahagian ulama mengatakan bahawa oleh kerana Yusha' itu dia hanya ikut Nabi Musa, maka cukuplah Allah Ta'ala kata kedua-duanya bertolak. Sebab kalau Musa berjalan, makna Yusha' pun ikut sekali. Cukup Allah Ta'ala kata fantalaqa, Musa dan Khidir berjalan. Kerana apa? Kerana Yusha' itu dia memang ikut Nabi Musa. Kalau Musa dan Khidir berjalan, Yusha' tu memang dah ikut sekali, tak payah sebut pun tak apa, faham sendiri. Sebab dia memang ikut. Ya, dia memang ikut, jadi tak perlu, kalau tak sebut pun boleh faham dah. Kalau tak sebut yang dia bersama-sama dengan Nabi Musa. Itu satu pendapat. Ya, maknanya pendapat ni kata bahawa mereka sebenarnya tiga lah. Cuma Yusha' tu tak disekalikan kerana Yusha' tu hanya mengikut Nabi Musa aja. Karakter utama dalam cerita ialah Musa dan Khidir. Jadi Yusha' tak disebutkan sebab dia memang mengikut Nabi Musa. Pendapat kedua mengatakan bahawa pendapat kedua ni dia ambil makna zahir. Bila Allah kata fantalaqa, kedua-duanya berjalan, maka difahami di situ bahawa memang dualah sungguh. Memang Nabi Musa dan Nabi Khidir sahaja yang berjalan. Bermakna Yusha' pun balik. Yusha' balik dah. Yusha' meninggalkan mereka berdua. Sebab Yusha' punya tugas, Nabi Musa hanya tugaskan dia untuk mengiringinya sehingga bertemu Khadir. Bila dah bertemu Khadir, okey, tugas kamu dah selesai wahai anak murid, sekarang kamu boleh bersurai. Ini satu lagi pendapat. Ya, satu lagi pendapat. Pendapat ini disokong oleh hadis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, sesungguhnya kedua-dua tu disebut kedua-dua, intalaqa, kedua-dua iaitu Musa dan Khidir, yamshian, berjalan, ala sahilil bahr, di tepi laut. Famarrat bihima, tu bihima pula lagi, berapa kali ditekankan, famarrat bihima safinatun, lalu dekat mereka itu lalulah berhampiran dengan dua orang. Tu dua orang disebutkan dalam hadis. Safinah, suatu kapal ataupun sampan. Fakallamuhum, lalu mereka pun bertanya kepada, bercakap dengan dengan orang-orang kapal tu. Panjanglah cerita dia. Jadi nak kata bahawa dalam hadis pun ada disebut bahawa dua orang. Tapi tak adalah itu hanya sekadar perbahasan ilmiah je lah. Tak adalah menjejaskan kefahaman kita. Yang penting karakter utama dalam ceritanya ini ialah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Hatta sehinggalah sehinggalah apabila raqiba, kedua-dua mereka iaitu Musa dan Khidir, fis safinah, menaiki fis safinah, kapal ataupun sampan. Safinah ni kapal boleh, sampan boleh, yang penting kenderaan laut. Kharaqaha, Nabi Khidir pergi pecahkan pula. Baru nak belajar, kesian Nabi Musa baru nak belajar, tengok tok guru pecahkan kapal pula, pecahkan sampan. Kharaqaha, Nabi Khidir memecahkannya. Macam mana cara pecah tu? Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahawa qala'a minha lauhan min alwahis safinati bil qudum. Nabi Khidir ambil kapak dan dia kopek ni orang Kelantan marah ni. Apa nama dia? Cungkil. Maknanya tarik keluar satu papan daripada papan-papan sampan itu. Dia bukan pecah macam tu, tapi dia macam tu. Dia kumpil. Kan, dia tarik macam tu, dia guna kapak. Bila macam tu berlubang lah. Jadi Nabi Musa kata apa? Nabi Musa pun terus bereaksi lah, mengeluarkan reaksinya. Qala, kata Nabi Musa, akhraqtaha, adakah kamu memecahkannya, litughriqa, supaya kamu, litughriqa ahlaha, untuk kamu menenggelamkan ahlinya, maksudnya penumpangnya. Laqad, sesungguhnya, jita, kamu wahai Khidir, telah datang, maknanya telah datang dengan suatu perkara, syai'an, suatu perkara, imra, satu perkara yang besar. Maknanya satu kesalahan yang besar ni, satu perkara yang mungkar ni, kan. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim diterangkan, Nabi Musa kata, mereka ni
Orang-orang kapal ni mereka ni telah membawa kita tanpa meminta upah. Maka bagaimana kamu pecahkan kapal dia pula? Kalau tak minta upah, lagilah menunjukkan perbuatan tu tak patut. Dalam Quran tak adalah disebut tentang upah, tetapi dalam riwayat Bukhari dan Muslim diterangkan bahawa orang-orang kapal tersebut telah menerima Nabi Musa dan Nabi Khidir itu untuk menumpang mereka dan tidak mengenakan upah. Maka lagilah menunjukkan kehairanan. Kan? Dia tak minta upah. Lepas tu kita ni sepatutnya kita ucap terima kasih. Dah kita pula pergi pecahkan kapal dia. Itu yang menyebabkan Nabi Musa AS reaksi macam tu. Dalam satu riwayat, ni belum lagi. Qala, kata Nabi Khidir, dia jawab, alam akul, bukankah aku telah kata pada kamu, innaka, sesungguhnya kamu, lan tastati'a, sama sekali tidak mampu, ma'iya, bersamaku, sabar. Aku cakap dengan kamu dah, kamu memang tak boleh sabar dengan aku. Terus Nabi Musa AS minta maaf. Qala, kata Nabi Musa, la tu'akhizni, janganlah kamu menghukum aku, bima nasitu, dengan sebab apa yang aku lupa, wala turhiqani, dan janganlah kamu memberatkan aku, min amri, daripada urusanku, maksudnya dalam urusanku menuntut ilmu, usra, dengan sebarang kesukaran. Maknanya dia kata, minta maaflah wahai Khidir, janganlah kau hukum aku kerana aku lupa, dan janganlah kau beratkan aku dalam urusanku menuntut ilmu dengan suatu perkara yang sukar. Di sini menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa seorang pelajar itu bila dia melakukan kesalahan, dia kena mengaku kesalahan dia dan dia kena minta maaf daripada guru dia. Minta maaf daripada guru dia. Tapi kita lihat kadang-kadang sekarang ni kan, anak-anak kita ataupun peringkat cucu ke apa ke, budak-budak sekolah sekarang kan, bila dia buat salah, dia tak mengaku dia salah. Dia kata cikgu dia salah. Pening kepala cikgu. Cikgu nak didik dia tapi dia sendiri tak mengaku salah. Macam mana? Jadi tarbiyah tu tak akan berlaku. Sepatutnya pelajar tu dia kena sedar bahawa dirinya salah. Dia kena minta maaf. Dia kata, minta maaf cikgu, saya salah. Saya terlupa nasihat cikgu. Macam Nabi Khidir. Kan? Saya tahu ni sebab ni lah isteri saya cikgu. Jadi banyaklah cerita-cerita. Kan? Ada sampai tahap dia punya rasa tak bersalah tu. Dia boleh salahkan cikgu. Kenapa cikgu tak lantik dia jadi pengawas? Allahu Akbar. Kalau semua pelajar nak jadi pengawas, habis siapa nak jadi pelajar biasa? Boleh pula pelajar tu paksa cikgu dia supaya lantik dia jadi pengawas. Allahu Akbar. Lepas tu libatkan mak ayah pula. Mak ayah dia pun tanya, kenapa cikgu tak lantik anak saya jadi pengawas? Apa kurangnya anak saya? Allahu Akbar. Cikgu tu tahulah perangai anak murid tu kan, layak tak layak jadi pengawas. Jadi bila cikgu tak lantik tu, dia kena sedarlah diri dia. Oh, saya ni belum sampai tahap layak lagi jadi pengawas. Janganlah pula dia pertikaikan dengan cikgu. Kenapa cikgu? Begitu juga dalam exam pun sama. Exam. Ada pelajar tu isteri saya ni kan mengajar pendidikan Islam. Jadi ada ayat-ayat yang wajib dihafal. Jadi kalau hafalan ni mana boleh tembak. Kalau ABC tu boleh lah ABC. Tapi kalau hafalan, kalau ditanya, sila sambung, Rabbana atina fid dunya hasanah, dia pun tak boleh sambung. Memang tak dapat markah lah. Macam mana? Memang dia tak jawab. Jadi kalau lah ada jawapan bertulis, mungkin boleh kira lagi. Tapi memang ujian lisan, kalau memang tak hafal, memang tak ada markah, kosong. Jadi ada mak ayah dia marah pula pada cikgu. Takkan anak saya tak hafal? Anak saya ni baik kat rumah. Leceh kan? Dan si anak tu pun kenapa dia bagi tahu mak dia? Kalau dia tahu benda tu salah daripada dia, bukan salah daripada guru. Sepatutnya dia tak payah cerita pada mak ayah dia lah. Kalau sampai ke pengetahuan mak ayahnya pun, dia sepatutnya mengaku memang saya yang salah. Macam tu. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ketika mana Nabi Musa AS mempertikaikan perbuatan Khidir, Nabi Khidir terus bagi perumpamaan, pengajaran pada Nabi Musa. Ketika itu datang satu burung, usfur. Usfur ni apa? Burung merpati ke apa? Ataupun merbuk. Macam itulah, sejenis burung. Dia datang dan dia bertenggek di atas, di tepi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kapal. Di pinggir kapal itu. Lalu dia turun dan dia maksud kata mematuk ke atas permukaan laut tadi.
Lalu terus Nabi Khidir alaihissalam buatkan analogi kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Khidir alaihissalam, ma ilmi wa ilmuka min ilmillah illa mithlu ma naqasa ma naqasa hadzal usfur min hadzal bahr. Kata Nabi Khidir alaihissalam, kamu nak tahu tak wahai Khidir, sebenarnya ilmu aku dan ilmu kamu nak dibanding dengan ilmu Allah, ya, tak ada perbandingan melainkan semisal apa yang dikurangkan, apa yang burung tadi kurangkan air daripada laut tadi. Kan dia patut kan? Jadi ada air laut yang melekat pada paruh burung tadi. Yang sikit itu, itulah ilmu kita berdua. Yang lautan itu, itulah ilmu Allah. Dalam ayat Quran tak ada, tapi dalam hadis terangkan. Bila cantumkan dua ni, ayat Quran dan juga hadis, maka nampaklah dia punya pengajaran tu. Nabi Khidir nak beritahu kepada Musa, wahai Musa, jangan ingat kamu tahu semua. Jangan ingat kamu tahu segala benda. Sebenarnya ilmu aku dan ilmu kamu kalau dicampurkan, nak dibandingkan ilmu Allah, hanyalah seumpama perbandingan setitik air yang ada pada hujung paruh burung tadi dibandingkan dengan selautan air. Air yang seluas lautan tadi. Itu. Ya. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana fa tadi? Okey, tak apa. Fa'talaqa, lalu kedua-duanya bertolak, maknanya berjalan lagi, teruskan perjalanan. Hatta sehingga idza laqiya, apabila mereka berdua bertemu, ghulaman, seorang budak. Ni apa kata? Adegan kedua. Peristiwa kedua. Tadi peristiwa di atas kapal, sekarang dah turun ke daratan, tiba-tiba jumpa seorang budak. Jadi budak ni pun ada diceritakan oleh ulama. Adakah budak ni sudah baligh ataupun belum? Al-Kalbi mengatakan sudah baligh. Tapi jumhur ulama kata belum baligh. Dan yang zahirnya nampaknya pendapat jumhur lebih tepatlah. Sebab nanti Nabi Musa AS kata, kenapa kamu bunuh dia sedangkan dia suci? Bila suci maknanya belum baligh. Tu jumhur ulama kata belum baligh. Tapi Al-Kalbi kata sudah baligh. Malah Al-Kalbi mengatakan namanya ialah Syam'un. Tak apalah, ini maklumat saja. Budak itu namanya Syam'un. Faqatalah, lalu Nabi Khidir membunuhnya. Allah. Imam Baydawi kata faqatalah, itu menunjukkan bahawa Khidir terus bunuh dia tanpa bertanya tentang keadaannya, tanpa mengkaji tentang keadaannya. Dia ni budak baik ke, budak jahat ke, budak ni pernah buat salah ke, tak pernah buat salah ke? Tak ada. Tak tanya nama apa pun, tak ada. Terus faqatalah. Ini pun salah satu kunci daripada dalam ilmu tafsir. Bila fa ni dia menunjukkan segera. Kalau Allah Ta'ala kata waqatalah, maka dia tidak menunjukkan segera dan tidak juga menunjukkan lambat. Wa ni dia hanya sekadar nak menyambungkan saja cerita tu. Kalau kata summa, maka itu memang menunjukkan ada tempoh masa. Summa qatalah, maknanya jarak antara masa bertemu dengan masa kena bunuh tu jauh. Tetapi di sini Allah kata idza laqiya ghulaman faqatalah. Apabila Musa dan Khidir jumpa budak itu, terus dibunuhnya. Bila perbuatan bunuh tu dilakukan dengan segera, memang kita orang biasa, memang kita tengok salah lah kan. Itu yang Nabi Musa kata, kata Nabi Musa, aqatalta nafsan zakiyah, adakah kamu membunuh suatu jiwa? Jiwa ni nafs, maksudnya diri kita lah. Adakah kamu membunuh satu nyawa, satu jiwa, satu orang, zakiyatan, yang suci. Zakiyatan itu ada ta marbutah. Bukanlah bermakna bahawa budak tu budak perempuan, tetapi kerana kalimah nafs itu dalam bahasa Arab ialah kalimah muannas. Kalimah nafs adalah muannas, bukannya muzakkar. Sebab tu nafsan zakiyatan. Dalam setengah qiraat disebutkan zakiyatan, ada alif pula. Kalau tak silap saya lah, saya tak bawa pula tafsir Baydawi. Dalam tafsir Baydawi rasanya ada zakiyatan, yang suci. Ya. Jadi bagaimana Nabi Khidir membunuh budak tadi? Ada riwayat.
Ada riwayat dalam Bukhari daripada Sa'id bin Jubair. Kan tidak kita dah sebut sebelum ni kan. Riwayat yang paling sempurna dalam menceritakan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ialah riwayat Sa'id bin Jubair. Kata Sa'id bin Jubair, Nabi Khidir wajada ghilmanan, mendapati bahawa ada budak-budak, sekumpulan budak-budak yal'abun, bermain-main. Fa akhadha ghulaman, lalu diambil seorang daripada mereka tu, seorang budak kafiran, budak tu kafir. Fa adja'ahu, lalu Nabi Musa AS baringkan dia, dibaringkan dahulu. Thumma dhabahahu bisikin, Nabi Khidir AS sembelih budak itu dengan pisau. Kalau kita cantumkan hadis riwayat Bukhari ni, lagilah kita boleh bayangkan macam mana perasaan Nabi Musa melihat macam tu. Bukan bunuh sekali mati, tak, dibaringkan, disembelih macam korban. Lagilah tak sampai hati kita kan. Macam apa yang kita lihat tu memang tak sampai hati. Benda yang apa kata tak boleh terima. Itu kita, Nabi Musa macam mana? Nabi Musa lagi pegang syariat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim ni, riwayat lain disebutkan bahawa Nabi Khidir pegang kepalanya dengan tangan lalu dibunuh budak tadi. Ya. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahawa Nabi Khidir ambil batu lalu dihentakkan kepada kepalanya. Maknanya ada banyak riwayat. Makna kata penting ialah bunuhlah. Lalu apa Nabi Musa AS kata? Aqatalta nafsan zakiyah, adakah kamu membunuh suatu jiwa yang suci? Ya, maksud suci di sini kata Syekh Tantawi, maksudnya suci, tidak bersalah, tidak buat dosa. Tidak buat dosa. Bi ghairi nafsin maksudnya tanpa budak itu membunuh budak orang lain. Kan seorang yang membunuh, dia memang hukumnya boleh dibunuh. Tapi budak ni dia tak pernah bunuh orang lain. Itu yang dimaksudkan bi ghairi nafsin, dengan tanpa orang lain. Maksudnya budak itu tidak pernah bunuh orang lain. Tapi kenapa kamu bunuh? Laqad, sesungguhnya, ji'ta, kamu wahai Khidir telah datang, syai'an, telah membawa syai'an, sesuatu, nukra, yang mungkar. Nukra, mungkar, suatu perkara yang mungkar. Qala alam aqul laka, kata Nabi Khidir, bukankah aku dah cakap dengan kamu, innaka, sesungguhnya kamu, lan tastati'a, sama sekali tidak akan dapat, ma'iyya, bersamaku, sabra, bersabar. Aku dah cakap dengan kamu memang tak boleh sabar. Di sini Imam Qurtubi membawakan hadis Nabi SAW bila cerita perkara ni. Nabi SAW berkata, rahmatullahi alaina wa ala Musa, semoga Allah merahmati kita dan juga Nabi Musa. Lau sabara, kalaulah Nabi Musa itu sabar, ala sahibihi, bersama dengan sahabatnya iaitu Khidir, la ra'al ajab, pastilah Nabi Musa itu akan melihat keajaiban. Tapi ditakdirkan oleh Allah, tidaklah kan. Qad balagta min ladunni uzra, belum lagi. Qala, kata Nabi Musa, in sa'altuka an syai'in, kalau aku bertanya pada kamu tentang sesuatu, ba'daha, selepasnya, maknanya selepas peristiwa ini, fala tusahibani, maka janganlah kamu berdamping dengan aku lagi. Maknanya jangan kamu menjadikan aku ni sahabat kamu lagi. Jadi Nabi Musa pun dah tahu dah, aku ni memang tak boleh ni. Tak apalah, dia kata, lepas ni kalau aku masih lagi tanya pada kamu, sebelum kamu terangkan aku dah sibuk tanya, maka kalau macam tu wahai Khidir, engkau tak payahlah ambil aku sebagai sahabat, sebagai anak murid. Qad balagta, sesungguhnya kamu telah sampai, maknanya telah cukup. Siapa dia kamu tu? Iaitu Khidir. Sesungguhnya kamu wahai Khidir telah cukup, min ladunni, disebabkan aku, uzra, alasan. Maksudnya kamu telah cukup banyak bagi alasan pada aku untuk, makna kata dah sampai tahap di mana sudah ada alasan untuk kamu untuk bermufaraqah dengan aku. Itu maksudnya qad balagta min ladunni uzra, sudah cukup, min ladunni, disebabkan aku ni banyak tanya, sudah cukup alasan untuk kamu. Uzra itu alasan untuk kamu meninggalkan aku. Maknanya kata aku ni dah banyak sangat dah tanya pada kamu, melanggar syarat kamu tadi. Jadi kalau kamu nak tinggalkan aku, memang dah sampai masanya. Dah memang banyak kali dah bagi excuse kepada aku.
Fantalaqa, lalu kedua-dua mereka berjalan lagi, teruskan perjalanan, hatta sehinggalah idza ataya, apabila kedua-dua mereka datang mendatangi ahla qaryatin, mendatangi penduduk suatu kampung. Penduduk suatu kampung. Kampung ni di mana? Kampung ni ada banyak riwayat. Ya, ada yang mengatakan bahawa disebutkan dalam tafsir Qurtubi bahawa ada ulama kata bahawa kampung itu di Andalus. Andalus ni Spain lah. Spain, jauh tu. Jadi yang ni diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Ada riwayat daripada Abu Hurairah yang mengatakan bahawa qaryah di sini, kampung di sini bermaksud satu tempat atau satu tempat di Andalus. Jadi pendapat ini mungkin selari dengan pendapat yang mengatakan Majma'al Bahrain, pertemuan dua laut itu ialah di mana? Di Tangier. Ingat tak masa kita bincang dulu? Pertemuan dua laut itu di mana? Salah satu pendapat kata di Tangier. Tangier tu di Morocco. Morocco tu seberang Spanyol. Spain, seberang Andalus, Spain. Jadi pendapat ni dia selari dengan pendapat yang kata Majma'al Bahrain itu di Tangier. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan di mana? Di Antokia. Antokia ni di mana? Di Turki. Di Turki. Baru ni ada sahabat saya, dia ni, musim PKP ni pun ada juga orang pergi melancong. Jangan tak tahu. Dia baru balik pada Turki. Dan dia pergilah ke Antokia ni. Antokia. Kalau bahasa Turki, Antakya. Dia sempadan Turki dengan Syria kalau tak silap. Turki dengan Syria. Dan ada juga yang mengatakan, As-Sa'labi mengatakan bahawa kampung di sini ialah satu tempat di bumi Rom. Rom pada zaman dahulu bukanlah maksudnya ni Itali tu Rom, bukan. Rom di sini maksudnya dia Rom ni besar. Syria pun sudah Rom zaman dulu. Kawasan yang Kristian ni, Syria apa semua yang dulu Kristian, semua adalah Rom. Dia tak tetapkanlah di mana, tapi beliau kata di salah satu daripada kawasan di negeri Rom. Yang penting ialah Nabi Musa AS dan Khidir sampai ke satu tempat, bertemu dengan penduduk kampung tersebut. Istata'ama, kedua-dua mereka meminta makan. Kan? Maknanya kata, mereka berdua kata, kami ni tetamu, tak adakah makan-makan sikit, kami ni mana kata berhajat kepada makanan. Kalau boleh mintalah sikit makan kan sebagai tetamu. Istata'ama ahlaha, mereka berdua meminta makan daripada penduduk kampung tersebut. Fa'abau, lalu penduduk kampung itu enggan, tak mahu. Ayyudayyifuhuma, tidak mahu menerima mereka berdua sebagai tetamu, tak mahu bagi makan kepada mereka berdua. Jadi tetamu ni sebenarnya hak. Bila tetamu datang, kita wajib bagi makan kan, 3 hari kalau ikut dalam Islam. Bukan sahaja rumah kita, bahkan sebenarnya satu kampung sebenarnya. Bila tetamu datang ke satu kampung atau satu taman, bukannya rumah tu saja yang wajib bagi makan, tak, satu kampung tu. Tapi biasanya orang yang menerima tetamu di rumahnya tu, dialah yang akan bagi makan kan. Tapi andai katalah tuan rumah tu tak ada di rumah, jiran dia kena bagi makan. Sepatutnya macam tu kan. Tapi benda ni tak disebut. Sebenarnya ada disebut kalau kita baca dalam kitab. Itu memang hak kita dalam memuliakan tetamu. 3 hari Lepas 3 hari itu tak wajib, sunat. Sunat saja bagi makan. Ayyudayyifuhuma. Okey, jadi kisahnya ialah penduduk kampung tu tak nak bagi makan. Fawajada, lalu Nabi Musa dan Nabi Khidir mendapati fiha, dalam kampung itu, jidaran, ada suatu dinding. Yuridu, dinding itu hampir-hampir, maknanya yuridu tu sebenarnya nak, tapi takkanlah dinding ada kehendak. Dinding tidak ada iradah. Jadi ini tak silap saya ulama kata ni majaz, tapi tak pasti ada tak disebutkan dalam tafsir. Dalam ni tak ada. Kalau tak silap saya hanya sekadar majaz saja, kiasan. Ya, dinding itu hendak ayyang qadda, hendak runtuh, fa aqamah. Lalu Nabi Khidir menegakkan kembali dinding tadi. Dinding tu dah condong nak jatuh, tapi Nabi Khidir tegakkan kembali. Nak menegakkan dinding tu bukannya senang kan. Dinding maknanya benda yang berat, besar, jadi menggunakan tenaga yang kuat.
Qala, kata Nabi Musa AS, lau syi'ta, kalau kamu mahu, latakhadhta alaihi ajra, boleh saja kamu mengambil upah daripadanya, daripada pekerjaan kamu ini. Qala hadza firaqu baini wa bainik, kata Nabi Khidir, cukup dah tu. Kata hadza firaqu baini wa bainik, inilah perpisahan di antara aku dan juga kamu. Maknanya kata cukup dah tu. Maknanya kata inilah poin di mana kita sepatutnya kena mufaraqah. Cukup dah tu, banyak sangat petikai. Sa'unabbi'uka, aku akan memberitahu pada kamu, bita'wili, takwilan, maknanya tafsiran. Takwil maksudnya tafsir. Takwil maksudnya tafsir. Aku akan beritahu pada kamu tafsiran malam tastati' alaihi sabra, apa yang kamu tidak mampu bersabar ke atasnya. Maknanya aku akan cerita sebab apa aku bunuh, sebab apa aku mula-mula pecahkan kapal, sebab apa aku bunuh budak tadi, sebab apa aku tidak meminta upah daripada pekerjaanku ini. Apa tafsirannya, ulasannya, penjelasannya, nantilah insya-Allah kita akan terangkan dalam kuliah yang seterusnya insya-Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan dapat kita memahaminya dengan baik, dan kita ambil pengajaran dan kita beramal selari dengan pengajaran-pengajaran yang kita telah pelajari tadi, dan mudah-mudahan dapat juga kita sampaikan cerita ni kepada orang lain supaya mereka juga dapat ambil pengajaran insya-Allah. Wallahu alam. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Allahu akbar.